بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin muslimin ahli majlis ilmi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah masih kita bersyukur kepada Allah Taala lagi pada waktu ataupun malam ini dapat kita sama dalam suatu majlis ilmi yang mana kita sama-sama nak belajar sama tentang ilmu agama, khususnya pada malam ini boleh jadi mengenai dengan ilmu hadis lah. Dan yang kita nak dengar sama-sama mengenai dengan ilmu hadis ataupun ulumul hadis yang sakut dengan hadis Nabi SAW. Jadi kita sebenarnya kita duk biasa dengar sok modah. Dia kata dia ilmu hadis adalah ilmu yang agak kata penting di dalam agama Islam kita. Tetapi sebagai tekanan yang kita ulai kaji dan juga ingat semula katanya, ilmu hadis adalah ilmu yang sebaik-baik ilmu selepas daripada ilmu yang kita belajar sakut dengan Al-Quran. Dan juga kadang-kadang kita tak boleh nak faham akan Quran melainkan kita kena tupai akan hadis Nabi ataupun ilmu hadis ini. Kalaulah Al-Quran adalah mengaji sakut dengan kalamullah Allah Ta'ala, dia adalah sebaik-baik ilmu. Dan juga ilmu hadis adalah kita sedang-sedang duk belajar mengenai dengan kalam, perkataan dan juga saksiyah seorang manusia yang mulia sekali di dalam dunia ini, iaitu manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam adalah tak boleh nak lari ataupun tak boleh kalau orang kata pasti kena tupai ilmu hadis ni. Seperti mana katanya Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, seorang ulama hadis yang meninggal dunia pada tahun 278 Hijrah, tuai kepada kitab Sunan Abu Dawud. Dia katanya, laula ashabul hadis lama nadrusul Islam. Kalaulah tidak ada ulama-ulama hadis, mungkin boleh jadinya kita tak sempat nak boleh belajar tentang Islam ni berapa dia. Boleh jadi kita tak boleh nak kenal katanya Islam ni gapo dia balas mana. Kerana kalau hanya nak tupai kepada Quran, nak kenal Quran hanya daripada sumber wahyu yang pertama seperti Quran sahaja ni, boleh jadi kita faham Islam dengan secara tak habis. Walaupun di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut mengenai dengan rukun Islam, Allah Ta'ala sebut mengenai dengan rukun iman, tapi di segi huraian dia, faham tamah dia,
Tak boleh kita nak faham melainkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis di dalam negeri Sia kita ini, khususnya 3 wilayah ni, agak kata kalau nak banding dengan Malaysia ataupun Indonesia ni, agak kata kurang lagi lah. Kurang lagi. Orang yang sudi nak buat kerja untuk nak mensebarkan hadis, ataupun di segi kitab sendiri, kitab-kitab hadis yang telah terjemah jadi bahasa Melayu ataupun Jawi, tidak banyak sangat. Kalaulah Sahihul Bukhari baru-baru ada sahaja dengan bahasa Sia pun, tetapi dengan kitab yang mukhtasar sahaja, bukan dengan kitab yang sempurna yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri, tak. Kalaulah kitab Sahih Muslim sendiri pun sama juga, yang terjemah jadi bahasa Sianya sekarang lah ni tu. Jadi yang dikarya, yang dibuat ikhtisar, buat kesimpulan, orang panggil kata ya we jadi panak, we jadi tinggal sikit ataupun kerak hak nampak katanya ada dah. Kerana bilangan hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari sendiri pun orang panggil ada hadis yang muqarrarah ni, maksud katanya samdah ada dah. Bukhari kadang-kadang guna satu hadis ni beberapa tempat dalam kitab dia. Maka Al-Munziri dia mari dia potong kerak waktu baik hadis hak sam tu, dia tinggal hanya hadis hak tak sam, dan juga kerak sanad tu baik lagi, jadi kau panak kitab, jadi kau nipis untuk mudah kita mengaji, kita bacakan dia. Kerana apabila kita tahu kata hadis tu daripada Bukhari dah, tak perlu dah kita kena tahu sanad. Kalau kita pergi baca kitab Sahih Bukhari hak penuh tu, dia ada dengan sanad, dia ada dengan hadis yang ulai mari, ada hadis tular orang panggil. Hadis ning ada pada awal, ada pada tengah, kadang-kadang ada pada akhir kitab dia. Kerana cara ambil pakai hadis Imam Bukhari ni, dia kadang-kadang rasa katanya satu hadis boleh guna banyak bab, orang panggil. Seperti hadis niat. Hadis niat, innamal a'malu binniyat, sebagai hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ni setiap ibadat, setiap perkara sakut belaka. Habis itu kadang-kadang Bukhari dia pakai banyak, pakai di sini letak, tapi isi yang dia nak gantung tu tak sama, tapi hadis yang sama. Habis tu ulama belakang-belakang dia kerak sanad tu bagi, kerana rasa kata umat Islam telah yakin dan juga telah terima katanya kitab Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran. Sama juga dengan kitab Sahih Muslim. Jadi masyarakat kita berhajat banyak lagi kepada anak cucu kita ngaji hadis banyak. Kerana ngaji hadis ni yang agak kata tidak ada mana ngaji hadis. Kalaulah di Universiti Islam Madinah ni sebagai ada fakulti hadis khususnya ni, tak ramai sangat mengajinya. Kerana mengaji hadis ni dia kena ngapal hadis banyak lebih daripada ngaji bidang yang lain. Kena mengapal hadis. Kalau nak masuk fakulti Quran, syarat kena ngapal Quran 30 juzuk baru nak boleh masuk. Kalau nak masuk fakulti hadis, kena hadis ni tak kena ngapal Quran banyak, tapi masuk lagi kena ngapal banyak. Menyebabkan anak cucu kita belakang-belakang ni tak suka nak lawan sangat dengan mengapal hadis-hadis Nabi SAW dengan bilangan yang banyak. Dia tak sama dengan keadaan negeri Arab. Negeri Arab ni kecil-kecil didik anak cucu mereka mengapal hadis dah. Kecil-kecil umur 5 tahun hafal ngapal Quran, lepas hafal Quran ngapal dah hadis Nabi, ngapal Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Selepas daripada tu Umdatul Ahkam ke, selepas daripada tu Bulughul Maram ke, selepas daripada tu Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, ngapal kokogi. Menyebabkan bagi mereka mengapal hadis adalah benda yang mudah. Tapi hari ini di masyarakat Thailand kita hari ini, markaz ataupun tempat-tempat mengapal Quran ni banyak, tapi tidak ada markaz mana yang ada untuknya mengapal Quran sama juga, iaitu mengapal hadis Nabi SAW.
Anak cucu kita hari ni apabila nak menghafal Quran dan juga nak menghafal hadis, kena pergi di Indonesia nya, kena pergi di Malaysia nya. Kerana di tempat-tempat mereka ada markaz yang adanya menghafal, orang panggil kata hifzul wahyain, menghafal dua wahyu. Menghafal wahyu yang pertama, menghafal hadis tu Quran. Wahyu yang kedua selepas daripada menghafal Quran sudah, menghafal wahyu yang kedua iaitu hadis Nabi SAW. Rasa kata di masyarakat, tempat kita, masyarakat yang dinamakan masyarakat sunnah sendiri pun kurang ada lagi bi'ah ataupun wet long yang nak mendidikkan anak cucu kita untuk menghafal Quran dan juga menghafal hadis Nabi SAW. Apabila tak ada perasaan ataupun tidak ada keadaan, tak didik menghafal hadis macam ni, bagi jumpa ngaji pasal berat nak menghafal hadis, dia rasa kata tak lawan. Bahkan sebenarnya seperti Imam Al-Bukhari, seperti imam-imam dulu, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, mereka semua tu seperti kita juga bukan orang Arab. Bukhari bukan orang Arab, kita pun bukan orang Arab. Tapi waktu Bukhari dapat nak menghafalkan Al-Quran dengan beratus ribu hadis Nabi SAW. Kalau kita nak make alasan katanya kita ni lidah kita bukan orang Arab, payah nak ngapa Quran, payah nak ngapa hadis. Berapa seperti Imam Bukhari, alim sekali mengenai dengan hadis. At-Tabari, Imam At-Tabari alim sekali di bidang tafsir yang bukan daripada bahasa Arab juga. Sibawih, ulama qawaid ataupun nahwu yang bukan daripada orang Arab juga. Apa dia sangat alim bijaksana di segi bidang-bidang mengenai dengan bahasa Arab. Kalaulah mereka adalah manusia, kita pun adalah manusia juga. Kalaulah mereka bukan orang Arab dan juga boleh nak menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, makna kata anak cucu kita yang bukan Arab pun boleh juga nak menghafal Quran dan juga nak menghafal hadis Nabi SAW. Jadi dengan sebab adanya al-muhaddithin, para ulama hadis dulu ni, mereka sanggup nak korban diri dengan tidak ada belanja ataupun gaji kepada mereka. Gaji katanya buat kerja jaga hadis Nabi, tapih hadis Nabi, pelihara hadis Nabi daripada sahih, daripada yang tak sahih, pilih hanya hadis yang sahih itu tu, tidak dapat duit gaji ataupun tidak dapat gapo sikit habuk. Bahkan orang yang belajar hadis ini adalah golongan yang pertama pula di dalam masyarakat akan dituduh, akan dikata, akan dimarah oleh orang-orang dalam masyarakat. Apabila kita sebut kata perbuatan ini bukan daripada sunnah ataupun tidak ada dasar daripada hadis Nabi, ataupun perbuatan ini adanya asal daripada hadis Nabi tapi hadis itu tidak sahih, mereka akan marah kepada golongan-golongan ulama ataupun alim di dalam bidang hadis. Dengan sebab itu, dengan kitab hadis yang banyak sampai kepada zaman kita sekarang ni adalah daripada juhud, orang panggil tabotbat, kesungguhan mereka demi untuk nak mempeliharakan hadis Nabi SAW. Dan nak mempeliharakan hadis Nabi SAW. Kerana mereka tahu katanya kalaulah hadis tidak boleh dibezakan hak mana yang sahih, hak mana yang tak sahih, akan dicampur. Apabila campur, manusia ataupun umat Islam akan faham dengan cara yang salah, dengan cara yang salah. Dengan adanya Quran pada hari ini sendiri pun umat Islam duk selisih gimari ya. Dengan adanya kitab seperti Sahih Bukhari, seperti Sahih Muslim yang berapa ribu banyak hadis dalam itu, untuk kita amalkan dengan hadis yang cerak nyata kata sahih pun umat Islam duk selisih banyak lagi di dalam dunia ini. Bahkan Nabi SAW royak kata, kalaulah kamu hidup pada akhir zaman ni, wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid.
Bahkan Nabi SAW royak katanya, hidup yang mereka akan hidup selepas daripada aku ni akan jumpa perselisihan yang banyak, khilafan katsira. Tanya kata perselisihan khilaf yang berlaku di antara umat Islam, Quran ada tak? Quran ada. Hadis Nabi seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim pada zaman kita khususnya tak ada ke? Ada. Tapi apa duk selisih lagi? Adakah kita tidak sungguh pegang teguh mana dengan Quran, dengan sunnah? Adakah dengan sebab kita longar-longar sahaja pegang Quran dan juga pegang dengan sunnah? Adakah hari ini kita belajar Quran dengan secara longar-longar sahaja? Ataupun adakah dengan sebab belajar hadis hari ini kita belajar dengan secara longar-longar saja, tidak bersungguh seperti mana para ulama-ulama dulu mereka sungguh dalam belajar dan juga jaga hadis Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang katanya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Allah Taala yang katanya, apabila kamu selisih gimari di antara umat Islam ni, maka kembalilah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Apabila kita kembali kepada Quran dah, kita kembali kepada hadis Nabi dah, kita jumpa katanya benar yang kita selisih di antara dua pihak adalah berdasar belaka daripada hadis Nabi. Kenapa kita tak buka dada? Hari ini masalah kitanya bukan kita berpegang teguh dengan Quran, dengan hadis sangat, tapi kita berpegang teguh dengan pendapat peribadi kita ataupun tok guru yang kita beri sikah percayaan kepada dia, ataupun bertaksub kepada mazhab yang kita pegang. Bahkan kadang-kadang beberapa masalah itu tu pendapat mazhab ni pun berdasar daripada hadis Nabi juga. Pendapat daripada mazhab yang satu puak lagi yang pegang juga, itu pun berdasar daripada hadis Nabi juga. Apabila kita tahu kata mereka pihak ni ada pegang hadis Nabi juga, kita pun pegang juga, kenapa kita tak buka dada? Masalahnya hari ini masyarakat kita, apabila kita tengok orang yang beza dengan pendapat ataupun mazhab yang kita pegang, kita akan tuduh kata dia ni nifaq sesat ni. Sama juga dengan puak yang keduanya yang tak puga dada luar, apabila tengok kumpulan yang lain nampak katanya mereka ini beza dengan apa kami pegang buat, mereka ini adalah golongan yang sesat. Seperti anak Melayu kita apabila mereka pergi belajar di Azhar di Mesir, mereka semaya di sana, mereka akan kunut subuh. Orang Arab akan turut, Arab Mesir turut. Apabila tu imam adalah daripada Malaysia, Indonesia, bermazhab dengan mazhab Syafi'i, mereka akan kunut turut. Kerana mereka buka dada kata ini adalah pendapat mazhab mereka. Tetapi apabila orang Arab Mesir mari tempat kita, semaya dah baca bismillah, semaya subuh tak baca kunut, kita tuduh kata ni Arab ni sesat ni. Bahkan pendapat yang kita pegang pun ada hadis, ada dalil. Pendapat orang Arab pegang pun ada dalil juga. Tapi dalil mana yang lebih kuat tu, itu adalah peraden suku lah. Ni masalahnya kita sangat bertaksub kepada pendapat diri yang pegang, dan juga kita tidak usaha nak meluaskan untuk nak mempelajarikan akan hadis Nabi SAW. Hadirin ahli majlis ilmi yang dirahmati dan juga yang dikasihi sekalian, sebenarnya tugas kerja orang yang belajar hadis ataupun ulama-ulama hadis, mereka bukan hanya sekadar nak menggalakkan kita untuk kita amal turut sunnah Nabi saja, ataupun amal dengan amalan yang sahih saja, amalan yang salihah saja, yang soleh saja. Tetapi lebih daripada tunya, fuak-fuak mereka ini usaha juga katanya nak buat balas mana kita ni
beramal dengan amalan daripada Nabi dengan amalan yang sahih sungguh. Bukan sekadar nak menggalak untuk kita amal soleh sahaja, tapi nak menggalakkan untuk kita beramal soleh itu dengan amal yang benar sungguh daripada Nabi SAW. Habis itu kalaulah ulama hadis dia hanya sekadar nak kita amal yang baik saja, tidak ada faedah gapo yang mereka peliharakan hadis Nabi ataupun teliti di segi nak cek kata hadis Nabi mana yang sahih, mana yang sahih. Apabila namakan hadis Nabi, biar lepas orang ni boleh amal dengan hadis itu. Tapi tak. Kalaulah lepas orang awam beramal dengan semata-mata dengan hadis Nabi yang sampai kepada mereka dengan tidak ada perbezaan cek katanya hak mana hadis Nabi yang sahih, hak mana hadis Nabi yang tak sahih, akan jumpa benar khurafat benar-benar yang pelik banyak berlaku di dalam masyarakat. Kerana kita biasa sebut sebelum daripada ni katanya ada beberapa golongan yang mereka sengaja nak nipu ataupun palsukan hadis Nabi, tujuannya untuk nak orang mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti satu hadis yang sebar juga, dan juga saya usaha nak sebar juga hadis itu untuk orang tahu katanya itu adalah hadis palsu, iaitu hadis mengenai dengan Maulid Nabi SAW. Jadi satu hadis yang disebut katanya man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang apabila sampai hari kelahiran aku, maulid aku ini, dan juga dia membesarkan pada hari itu, maka aku akan beri syafaat kepada dia pada hari kiamat nanti. Hadis ini boleh jadi orang yang palsu hadis ni. Apanya palsu? Satunya hadis ni tidak ada catat di mana-mana kitab hadis yang diterimakan, yang mu'tamad, yang diiktirafkan oleh umat Islam, yang bersanad. Hadis ini di mana-mana tempat kalau ada sebut di kitab tidak ada sanad. Yang bersanad tidak ada jumpa pada kitab hadis mana-mana. Seperti kita maklum kata apabila hadis mana yang tidak ada sanad, makna kata hadis itu tu boleh dikatakan kata dia tidak berasal daripada Nabi, makna kata dia palsu daripada Nabi SAW. Boleh jadi tujuan moleklah orang yang mempelsukan hadis ni, tujuannya nak ingat kepada Nabi, nak orang mengingati kepada kelahiran Nabi. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dia katanya sebenarnya malam yang Nabi SAW nak lahir itu tu ada kelebihan, ada kelebihan. Tapi kelebihan yang bukan pusingan orang panggil. Kelebihan hanya malam itu saja. Malam yang Nabi nak lahir saja. Dan juga malam itu, malam yang Nabi nak lahir, malam 12 ataupun malam hari yang ke-10 ataupun malam yang ke-9-8, itu khilaf pula di antara ulama katanya Nabi lahir pada hari mana. Bahkan hari 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat bagi Ibn Ishaq, seorang ulama sejarah ataupun sirah nabawiyah, dan juga pendapat Ibnu Ishaq itu tu tidak bersanad, tidak ada sanad yang mari tunjuk jadi bukti kata pendapat dia itu adalah pendapat yang kuat. Maka pendapat dia itu hari 12 Rabiul Awal adalah pendapat yang lemah, yang tidak kuat. Ibnu Katsir yang katanya malam yang Nabi lahir itu ada kelebihan. Makna katanya Allah Ta'ala telah hantarkan cahaya ataupun suatu cerah kepada alam ini dengan sebab nak beranaknya seorang Nabi yang paling afdal sekali, Sayyidul Mursalin, sebagai khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir. Tetapi kelebihan malam itu bukan ulangan orang panggil, hanya malam itu saja. Malam tahun depan tak ada. Dia tak seperti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tahun ni ada, tahun depan pun ada. Yang
Perlu yang patut kita ibadat untuk mencarikan buat amalan-amalan baik untuk kita betulkan pada malam Lailatul Qadar. Manakala kelebihan malam lahir Nabi ataupun hari Nabi itu hanya sekadar pada hari itu saja. Hari lain tidak ada. Kalaulah pergi kata 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun depan ataupun tahun depan pun tidak ada kelebihan apa sikit abuk yang berdasar daripada hadis Nabi SAW. Jadi buat mereka ini mereka cidik lah. Nah, mereka niat boleh. Tapi dengan sebab orang panggil kata jahil mereka di dalam bidang ilmu hadis. Tak belajar hadis Nabi SAW. Orang yang tak belajar bidang mana-mana pun, tak mengaji bomo tapi kecek sakut dengan bomo. Orang yang dengar kata hal kata demon ni, nah rata lah kok serah. Orang yang dia tak mengaji mengenai dengan wiswak tapi kecek sakut dengan wiswak, apa yang akan keluar daripada mulut dia? Orang sama juga yang dia tak mengaji hadis tapi kecek mengenai dengan hadis Nabi, akan keluar benda pelik daripada mulut dia. Seperti katanya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, katanya man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang kecek satu benda yang bukan daripada bidang dia, akan keluar daripada mulut dia itu tu ajaib, benda pelik-pelik yang tak betul dengan bidang yang dia kecek itu, dengan sebab dia tak mengaji dari benda itu. Habis itu patut juga katanya tok guru yang tak mengaji hadis Nabi janganlah kecek mengenai dengan hadis, melainkan dengan secara paksa kena kecek sahaja. Kecek sekadar kita ada ilmu, ngajar sekadar kita ada ilmu. Sama juga orang yang bukan dalam bidang bidang fiqh, jangan ngajar ataupun jangan kecek bincang banyak mengenai dengan ilmu fiqh. Kalau bincang lebih daripada mampu itu tu, akan keluar benda pelik daripada tok guru seorang itu. Tak mengaji hadis, tapi apabila mengajar hadis, sebut hadis Nabi, benda pelik-pelik sahaja keluar daripada mulut dia. Keluar saja daripada mulut dia. Dengan sebab itu ulama hadis agak kata adalah golongan ulama yang paling teliti sekali, la'iyat antisud di dalam sejarah Islam. Dengan letak syarat yang orang panggil tangan kai ratkum sungguh, nak terima satu hadis Nabi ni kena cukup syarat. Kena cukup syarat. Nak dakwa katanya ini adalah hadis Nabi, adalah perkataan Nabi, kena buat bukti dalil katanya hadis ni adalah daripada Nabi sungguh. Kena tunjuk sungguh, kata cukup syarat sungguh, kata ini adalah hadis Nabi, barulah akan diterima. Kerana asalnya Nabi ni dia nak royak kata Nabi kecek, kena buat bukti kata Nabi kecek ni, buat laktan mari. Bersanad ke tak, syarat cukup ke tak, 5 perkara. Teliti, habis cakap teliti untuk nak beri hadis sahih itu sampai kepada umat Islam belakang ni. Kalaulah mereka tak teliti seperti ini, kita boleh jadi doa amal sedap lagi dengan hadis palsu ataupun hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Hari ini kitab yang sahih yang telah ditelitikan oleh ulama hadis cuba cakap dah, seperti Bukhari Muslim sendiri pun, masyarakat kita duk sedap lagi duk pegang dengan hadis-hadis yang palsu daripada Nabi SAW. Ulama dulu, kalaulah satu hadis mari siapa mereka dengan sanad, cek dah, tengok dah kata sanad ini tidak sah, tak terima, kata dia adalah hadis sahih daripada Nabi. Kena nanti masa pula sehengganya mari orang mai royak kepada dia hadis ni ada sanad satu jalan yang lain lagi, cek sekali lagi jalan yang baru ini, sanad yang baru, jalan yang baru ini adalah jalan yang paling sahih, makna kata hadis ni adalah hadis yang sahih, ambil pakai. Seperti Yahya ibn Sa'id al-Qattan, seperti
Al-A'mash Sulaiman bin Mahran, dan juga ulama-ulama hadis yang banyak yang mereka apabila datangnya satu hadis, seperti hadis yang kita biasa dengar katanya, Nabi katanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabin. Hiduplah kamu dalam dunia ni seperti kamu orang yang pelat, dan juga seumpama dengan orang yang sedang duduk musafir. Hadis ni seorang ulama hadis dulu dia dengar, dia tak terima lagi, kerana dia tengok kata sanad ini tidak sahih. Kerana tak boleh ada satu sanad, ada di antara tok guru dalam sanad dengan anak murid, tidak ada laktan yang kata dua orang ni biasa jumpa sungguh, dan juga anak murid dengar sungguh daripada tok guru seorang ni, maka tak wani nak ambil terima lagi hadis ni. Mari belakang baru ngaji, jumpa jalan yang baru, ngaji dengan tok guru yang baru, kau ngaji kau banyak, kau tahu kata ada jalan yang lain. Mari sokong kata anak murid seorang ni pada jalan yang pertama tadi tu, dengan sungguh daripada tok guru demo tu, barulah terima ambil pakai hadis tu. Teliti habis cakap untuk nak cut grong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu nak katanya, kuam laid on bagi ulama-ulama hadis Nabi SAW, pilihnya satu hadis demi satu hadis untuk nawi hadis itu sampai kepada kita. Bukhari sendiri bukan pilih sekadar pilih jepuk nak ambil hadis nak boleh kita dia boh dak. Setiap hadis Bukhari akan pilih sudah belum nak bubuh dalam kitab sahih dia, bangun diri semaya istikharah 2 rakaat di dalam Raudhah di Masjid Nabawi, dan juga akhir sekali kalalah sudah semaya 2 rakaat tu hari perasaan kata ini adalah hadis yang sahih, selepas daripada cek dah barulah bubuh dalam kitab dia. 4,000 hadis dalam kitab sahih Bukhari, kita cuba bila tengok katanya satu hadis semaya 2 rakaat, satu hadis semaya 2 rakaat, berapa rakaat yang Imamul Bukhari istikharah kepada Allah Ta'ala untuk nak bubuh di dalam kitab dia. Habis tu ada juga beberapa dalam masyarakat yang katanya fuak-fuak ulama hadis ni adalah golongan yang sangat mudah nak mendaifkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit ada dhaif, sikit-sikit ada dhaif, sikit-sikit ada dhaif. Dan juga mereka yang kata patutnya kita kena mudahkan sahihkan hadis Nabi. Kerana apabila kita mudahkan sahih hadis Nabi, orang kita boleh pakat nak beramal dengan hadis Nabi. Itu adalah kaedah yang selisih dengan asal. Seperti kita ayat tadinya. Ulama hadis ni mereka memudahkan dhaifkan hadis dengan sebab asalnya Nabi ni tak kecek. Asal hadis ni dhaif. Nak raya kata hadis mana sahih, kena bagi syarat letak cukup, barulah kita terimakan itu adalah hadis yang sahih. Kalau tak cukup syarat, masih jadi hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Itunya ulama hadis. Tapi hari ini apabila ulama hadis yang sudi nak tapih hadis untuk nak uji masyarakat boleh amal dengan hadis yang sahih, dengan beza daripada hadis yang tak sahih, mereka katakan kepada fuak-fuak ulama hadis kata golongan ini adalah golongan yang memudahkan dhaifkan hadis Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kecek mereka daripada wahyu. Mana kata asal Nabi nak keceknya, mana kata kena jadi wahyu. Asal Nabi dia. Mana kata Nabi benda yang Nabi kecek adalah benda yang jadi wahyu, adalah benar sungguh. Hadirin ahli majlis ilmi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ada soalan tanya katanya, bagi ulama hadis tak apalah dia boleh buat perbezaan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tak sahih. Bagi orang awam ni yang mereka nak sebar hadis Nabi tapi tidak ada kuasa untuk nak teliti tengok katanya beza mananya hadis yang sahih, mana hadis yang tak sahih. Benar yang kita kena buatnya yang pertama sekali apabila kita dengarkan satu hadis,
Sama ada kita dengar daripada dengan telinga kita, melalui majlis ilmi, melalui tok khatib, melalui penceramah, tok guru mana-mana, kita dengar sudah, kita belum tentu kata kita tahu kata hadis ni sahih kata sahih, jangan kita sebar. Jangan kita sebar. Apabila kita dengar sudah, kita faham isi itu, tapi kita tak tahu kata hadis ni sahih kata sahih. Tok guru saya itu tak royak kata sahih tak sahih, ataupun berlaku syok dalam hati kita katanya tak cerak kata sahih, jangan kita sebar. Kerana apabila kita sebar setiap benda yang kita dengar, kita jumpa dalam line, kita baca dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook, kita sebar dengan kita tak tahu, bimbang kita termasuk dalam hadis katanya kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup bagi seorang yang kira kata dia ithman, dosa, satu riwayat katanya kadhiban, dusta, cukup bagi satu orang nak kira ayat kata dia adalah orang yang dusta apabila dia sebar setiap perkara yang dia dengar tanpa tahu kata itu sungguh atau tak sungguh. Dalam hidup hari kita pakar ni, berita mana-mana yang sungguh atau tak sungguh kita cek. Kadang-kadang beberapa berita kita tak akan percaya kata ni ada benda-benda yang tunjuk katanya tak benar berita ni. Kerana hari ni berita-berita ni nang sepim ke page ke, mereka nak jual yacht lain ataupun jual camnunkan titam saja. Sungguh tak sungguh boleh jadi dia kekau sekali lagi selepas daripada tu juga. Kita tak akan dengar, tak akan terima berita yang tak benar. Tapi kenapakah mengenai dengan kalam, mengenai dengan saksiah Nabi, apabila ada orang mari sebar, apa kita tak teliti, pilih dulu, cek dulu katanya benar atau tak benar, belum kita nak mensebarkan dia. Habis tu, ini bagi orang awam. Dan juga orang awam kerja dia apabila tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ditanya. Orang awam dia kena ditanya dengan tok guru yang dia beri sikah. Dan juga apabila dia dengar, dia ditanya dah, dia sebar, kalaulah hadis itu adalah hadis yang tak sahih laginya, orang awam ini tak salah, tak berdosa, orang yang tanggungjawab iaitu orang yang jadi tok guru. Orang yang jadi tok guru. Tetapi orang awam pun kena pilih lah, kena pilih tok guru yang bidang itu sungguh. Kalau nak tanya fiqh, ditanya bidang fiqh. Kalau nak tanya hadis, ditanya tok guru yang bidang ilmu hadis sungguh. Barulah dia boleh jawab betul dengan apa yang kita tanya. Hadis yang sapa kepada kitanya, khususnya hadis yang tak sahih daripada Nabi ini, ada beberapa soalan yang banyak yang ada tanyanya. Apanya perbezaan hadis palsu dengan hadis yang dhaif? Kadang-kadang setengah ataupun ramai daripada masyarakat kita tak boleh nak beza di antara palsu ataupun dalam bahasa Arab yang kata hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Bahkan mereka angkat katanya hadis maudhu' adalah salah satu jenis daripada hadis dhaif juga. Kerana hadis dhaif ni dia luah. Hadis dhaif dia luah. Berpuluh-puluh jenis pula di dalam hadis dhaif ini. Dan juga peringkat hadis dhaif dia ada 3. Peringkat dhaif, dhaif biasa dia panggil. Dhaif yang biasa yang ada peluang untuk angkat darajat jadi hadis hasan. Angkat darajat, liankan kekuatan jadi hadis hasan, boleh amal. Ni hadis dhaif biasa. Hadis yang kedua, dhaifun jiddan. Dhaif sangat dhaif. Hak ni amal tak boleh. Dan juga tak boleh pakai jadi hujah ataupun tak boleh pakai jadi dalil. Dan juga tidak ada jalan untuk nak liankan mari jadi hadis hasan dan juga boleh amal, tak boleh jalan. Dan juga hadis dhaif yang peringkat bawah sekali, yang sejahat-jahat jenis hadis dhaif,
adalah hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Hadis palsu yang kita dengar pada kali yang dulu yang saya telah sampaikan. Yang boleh sampaikan. Maka hadis dhaif ini ataupun hadis maudhu', sebenarnya adanya orang yang katanya dia bukan hadis dah kerana dia bukan perkataan Nabi. Dia bukan perkataan Nabi. Tapi ulama hadis dia telah letakkan sebab-sebab yang menyebabkan hadis Nabi ni dhaif, yang besar-besarnya dua sebab. Satunya sebab orang panggil kata as-saqtu fis sanad. Sanad itu tu terputus. Sanad putus. Tok guru, anak murid dengan tok guru seorang ni tak biasa jumpa. Tapi didakwa kata dengar, maka hadis ni dihukum kata tak sahih kerana tak biasa jumpa. Dan juga sebab yang sanad putus ini banyak nama-nama hadis dhaif, seperti hadis muallaq, seperti hadis mu'dhal, seperti hadis apa lagi munqati' dan juga sebagainya. Sebab yang keduanya, sebab sanad putus ni ada dua bab. Sebab yang sanad putus boleh nampak tengok dengan mata hal dah. Rawi seorang ni tak biasa jumpa ali sebab demo ni tok guru mati dulu belum daripada nak murid wanak lagi. Hal dah kata ni sanad putus. Yang keduanya orang panggil kata secara khafi, secara tak nampak tengok. Secara tak nampak tengok kata putus. Hak ni toyangnya hadis mudallas ataupun hadis tadlis. Tadlis ni orang panggil rawi amprang tok guru. Amprang tok guru tusuk, sengaja nak tusuk ataupun sengaja curi sanad orang panggil. Sebab dia tak dengar sungguh kali. Dia tu anak murid sungguh daripada tok guru seorang ni. Tapi dia tak dengar sungguh hadis ni daripada tok guru seorang ni. Dengar daripada orang lain, mendakwa kata dengar daripada tok guru seorang ni. Mana kata isi itu tu tak dengar sungguh daripada tok guru seorang ni. Walaupun dia pada asal tok guru sungguh, maka dihukumkan kadar hadis itu mudallis, adalah hadis yang dhaif. Ni tak nampak tengok. Orang yang nampak tengok sungguh ulama hadis yang dia cek katanya sungguh kedok dengan isi ni daripada tok guru seorang ni. Tu nak yang kata telitinya ulama hadis. Sebab yang keduanya, sebab kelemahan yang ada pada diri orang yang jadi penrawi hadis, yang riwayat hadis. Kelemahan yang ada pada penrawi hadis ni beberapa perkara. Seperti yang besar sekalinya, penrawi seorang ni adalah penrawi yang terkenal kata dianya pendusta ke atas Nabi SAW. Al-kadhib. Apabila di dalam sanad hadis itu ada seorang rawi manapun yang ulama hadis yang dia telah cek dah kata demoning ning telah dihukumkan oleh Bukhari kata demoning kadhib, hukum oleh Imam Ahmad, hukum oleh Yahya bin Ma'in, hukum oleh Ali Al-Madini, fa ulama hadis kata hukum pakai hukum lah kata dia adalah pendusta, maka hadis itu adalah hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Mereka yang hukum hadis palsu ni adalah ulama-ulama hadis seperti Bukhari, seperti Muslim, seperti Abu Dawud, Nasa'i. Bukan fak kami ini. Kalau kita nak marahlah kepada Bukhari, marahlah kepada Muslim, kerana mereka yang hukumkan hadis palsu, bukan kami. Fak kami ini ulama-ulama hadis semasa ini hanya tengok, tolong cari maklumat saja. Apabila ada orang mari tanya katanya hadis ni sahih ke tak sahih, palsu ke tak palsu, fak kami ni tengok sajanya ada ulama mana kata yang biasa cek hadis ni dan juga telah hukumkan hadis ni, mari siapa daripada kitab ni. Kalau nak marah kepada ulama-ulama yang dulu. Ni yang besar, yang berat sekalinya, iaitu al-kadhib. Ada seorang rawi mana yang perawat dia tahu ciaknya dia kata pendusta hadis, bohong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong ke atas Nabi nah, bukan kepada manusia saja. Bohong ke atas Nabi. Ada sungguh ke tak? Ada sungguh, seperti kita biasa dengar pada kali yang dulu. Ada sungguh pada yang kita biasa dengar pada kali yang dulu. Habis itu ada
Orang panggil talafaz kam tatsin ulama hadis seperti Bukhari, seperti Ahmad, seperti Nasai, mereka guna katanya nak rangan kuni ni yasrikul hadis pencom khamoi hadis, pencuri hadis Nabi. Bala mana pencuri hadis Nabi ni? Isi kadang-kadang ada sungguh, benar sungguh, tapi sanad dia tak biasa mengaji dengan turu mana, dia palsukan sanad. Isi sungguh, sanad palsu, dicuri sanad orang lain. Ataupun dakwa seperti tadi, dakwa kata dia dengar daripada Tok Guru ni, tapi isi tak dengar kan ni. Ataupun sanad, ataupun Tok Guru demo tu dia dengar sungguh, tapi isi tu dia gimmick lain. Isi tidak ada dasar ataupun asal daripada Nabi SAW. Seperti Ad-Darqutni, yang paling teruk sekali Ad-Darqutni ni, apabila dia hukum rawi hadis mana yang riwayat hadis palsu kepada Nabi ni, dia gelar kata Dajjal. Fulan Dajjal, demoning Dajjal, bahang. Dia terima. Salah ke tak kasar ke tak dia kata Dajjal? Kita dengar kita kasar. Tapi salah ke tak salah? Kerana Nabi biasa sebut katanya akhir zaman akan ada Dajjalun yang mari dusta ke atas kamu, bahang royak hadis Nabi gini, tapi dusta ke atas kamu, Dajjalun. Ulama hadis ni apabila dia hukum seorang ni beza. Ada yang kuat sangat, ada yang ngeng lemah-lemut sikit. Bukhari dia lemah-lemut sikit. Bukhari dia berjuruh. Dia biasa sebut katanya, walaupun kau alim sekali mengenai dengan ilmu hadis, ilmu jarh ta'dil, maksud kata hukum rawi mana boleh terima tak boleh terima ini, tapi aku jaga peribadi aku tak mengupak, tak silap dia mengupak seorang mana-mana pun. Bimbang takutnya aku pergi pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan ambil salah dengan mengupak aku ini. Bahkan di dalam ilmu hadis, ilmu jarh ta'dil, hukumkan rawi seorang ni bahang tak bahang, kata hukum kata bahang tak bahang. Kalau kita nak guna pada zaman kita sekarang ni, salah. Tapi di dalam untuk tujuan nak mempeliharakan hadis Nabi, seperti Al-Imam An-Nawawi dia kata harus boleh. Kerana tujuan asal nak jaga nama Nabi. Kalau lah siapa kena pergi cek perawat seorang dan juga kena hukum, mereka kena hukum, paksa kena hukum demi untuk nak menjagakan nama Nabi SAW. Jadi hari ini kalaulah kita tanya sebabnya, patutnya masyarakat apabila ada golongan tok guru hadis yang mereka sudi nak menteliti ataupun memeliharakan hadis Nabi, membezakan hadis Nabi yang sahih daripada dhaif, yang palsu, patutnya masyarakat kena gembira, kena mujur lah, kena mujur. Tetapi kalaulah kita tanya buat apa apabila ada segolongan yang mari untuk nak memeliharakan nama Nabi, hadis Nabi, dan juga buat bazair hadis, pilih hadis sahih daripada hadis palsu, dan juga menerangkan kepada masyarakat kata ini adalah hadis yang palsu daripada Nabi. Berapa masyarakat tidak boleh terima, ataupun setengah tok guru ni tak boleh nak tinggal hadis palsu yang mereka sebarkan ataupun mereka pegang. Berapa apabila tahu dah kata itu adalah hadis dhaif, hadis lemah, hadis palsu, tapi mereka sanggup nak jadi pembela, kacau nak pegang lagi dengan hadis yang palsu yang mereka sebar itu. Yang pertama sekali dengan sebab ego mereka. Tok guru ni wasabah kau besar, ego kau tinggi. Serabah kau besar, kau tebal, ego kau tinggi. Kerana dia adalah tok guru ni. Apabila ada orang mari tegur dia kata hadis yang sebar itu adalah palsu, tak boleh nak terima. Kerana orang yang ikut ramai ni, anak murid ramai ni, tok guru besar ni, apa pula mari nak menegahkan kami ini sebagai tok guru, ponok besar pula ni misalnya kata. Tapi ulama dulu tidak. Seperti Amirul Mukminin fil hadis, ulama hadis Sufyan Ats-Tsauri yang mati pada tahun 121 Hijrah, apabila anak murid tegah dia balik, dia orang panggil tarik kelik pendapat dia, pilih yang anak murid dia tegah. Bahkan kena alhamdulillah pula tu
Seperti pia lagi. Nah, seperti Hammad bin Salamah, seperti seorang tok guru Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ni dalam cerita dia umur 12 tahun mula belajar hadis. Pergi ngaji dengan seorang tok guru di dalam Bukhara dia. Ngaji dengar tok guru baca sanad. An Abi Zubair an Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Tok guru baca sanad gini nah, an Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Bukhari ayat kata, "Hei tok guru, sanad yang tok guru tuan guru baca tadi adalah sanad salah." Tok guru tengok muka umur 12 tahun, 13 tahun, apa budak ni mari duk tegah pula. Bukhari ayat kata, "Kalau lah tak percaya, cuba tok guru klik pergi ulai kaji kitab di rumah, kata benar ke tak benar? Benar ke tak benar?" Tok guru klik pergi ulai kaji, tengok buka kitab. Esok mari mengajar semula, tanya Bukhari, katanya, yang sahih tu belah mana? Yang benar, yang betul tu belah mana? Kamu tegah. Tuan guru mari kata sanad an Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim salah. Hak benar tu belah mana sanad dia? Bukhari ayat katanya hak benarnya an Sufyan an Zubair an Ibrahim, bukan Abu Zubair. Silap seekor ya Abu depan. Tok guru ayat kata sadaqta, benar mu. Ambil kalam mari catat dalam kitab dia semula, beki yang salah semarang. Selepas daripada klik gicik dah, benar sungguh yang Bukhari riwayat. Betul yang Bukhari riwayat pagi ni, yang dia tengok semalam beki sungguh. Sebab yang tidak boleh terima yang pertama sekalinya sebab ego seorang tok guru. Yang keduanya sepertinya jahil tak adil lah. Sebab tak gerti dalam bidang yang kacik nak kecek. Apabila kecek keluar benda yang salah, apabila benda yang salah orang yang bidang tu tegah, tak boleh terima. Tak boleh terima. Mengajar hadis, sabah hadis, riwayat kelebihan daripada hadis Nabi, hadis palsu. Apabila orang mari tegah kata, orang yang bidang hadis mari tegah kata, "Hei tok guru, hadis ni palsu." Dengan sebab jahil tak boleh terima pula. Tak boleh terima. Yang ketiganya sebab nak masyhur lah, orang kata ya dong dan. Kerana tok guru mana semakin mana ia mengajar waktu baik hadis hak pelik-pelik orang tak biasa dengar ni, hebat dia. Kerana dia pun tak biasa dengar ni. Nah, hebat dia. Kerana tidak ada orang lain yang biasa dengar hadis ni seperti mana tok guru ni. Biasa dengar atau biasa mana tempat ikutlah. Bahkan hadis itu tidak sahih daripada Nabi SAW. Yang keempatnya boleh jadi dengan sebab maslahat dunia yang nak di dalam dunia ini. Seperti kita sebut dululah. Nak kedudukannya palsu hadis untuk nak puji kepada pemimpin, puji kepada tokoh khija dia, puji-puji untuk nak dapat kedudukan peringkat khija dalam dunia ni, ataupun tujuan untuk nak nego. Duk ambil pakai hadis yang orang kata makan buah ni akan buat ilmu hati, makan garam gini boleh gini. Hadis yang tidak bukan hadis daripada Nabi, tapi mari sebar tujuannya nak jual barang yang dia jual itu. Tu yang guna hadis palsu, yang guna hadis ataupun guna hadis silap tempat pun banyak juga. Bahaya hadis yang salah banyak juga. Hadis Nabi sebut dengan beribut yang lain, tapi ambil pakai untuk nak nego diri peribadi. Contohnya Nabi biasa sebut katanya ni'mal idami al-khal, sebaik-baik ida adalah cuka. Orang yang nak menego cuka ambil hadis ni mari sebar. Nabi biasa sebut kata sebaik-baik ide makan ni adalah ada cuka. Hari ni buat kamu kena beli cuka. Mari nak talak mai kena beli cuka. Sebab hadis Nabi sekian. Bahkan hadis tu walaupun sahih pun, tapi dengan orang panggil sebab ataupun orang panggil beribut yang lain. Kerana Nabi sebut perkataan endingnya, suatu hari Nabi SAW
Dia tanya Aisyah, katanya, hari ni ada gapo makan kata Aisyah? Aisyah yang kata tidak ada makan yang lebih sikit abuk hari ni, melainkan cukur saja. Umur Nabi tak ada makan yang lebih seperti umur kita. Tak ada makan yang lebih sikit abuk ya Rasulullah, melainkan cukur saja. Nabi sebut katanya, kalau gitu ni'mal idami al-khal. Kalau itu cukup lah. Ya cukur pun makan lah sekadar ada. Soalah gitu. Nabi gitu je, bukan dia kata cukur ni ada kelebihan dak. Bukan ada kelebihan khusus dak. Tapi penega ambil mari guna untuk nak wilaba dalam perniagaan dia di dalam dunia ini. Ini beberapa sebab lah yang hadis palsu, hadis yang tak sahih, apabila sahabat mereka tak boleh terima. Tapi akhir sekali kita kena berdoa, kena pakat-pakat sahabat. Khijah ini adalah kena pakat sahabat, seperti mana Sufyan Ats-Tsauri katanya, al-malaikatu hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ardi. Mereka duk jaga kebaikan di atas langit, manakala ulama-ulama hadis mereka akan jaga kebaikan yang berada di dalam dunia ini. Khususnya ibadat yang hamba Allah Taala yang nak buat kepada Allah, pasti kena berdasar daripada hadis yang sahih yang ditelitikan oleh fuad ulama hadis. Seperti ayat tadi lah katanya, fuad ulama hadis, dan mereka bukan hanya nak menggalak kita untuk kita buat amal soleh saja, tapi menggalakkan kita untuk buat amal soleh itu berdasar dari hadis yang sahih daripada Nabi semua. Kalau kita tanya katanya, selawat mengatik kuat-kuat berdacak tu molek ke tak? Selawat sebut kata selawat molek lah, tapi cara dia sahih ke tak daripada Nabi? Inilah yang fuad ulama hadis kacau duk riwayat. Kadang-kadang masyarakat buat reka mengada dengan cara ibadat tu molek, tapi dengan cara yang tidak berdasar daripada hadis Nabi, dan juga tinggal dengan cara yang sahih daripada Nabi. Lafaz salawat hak sahih 2-3 daripada Nabi, tak suka nak kata mana, tapi usaha nak cari salawat yang pelik-pelik, yang nampak kata hebat-hebat untuk nak sebarkan kepada masyarakat. Ini benar yang silap lah. Patutnya kita kena pegang yang hak back form sungguh daripada Nabi lah. Nabi salawat pada mana, ajar kita, Nabi ajar salawat kepada sahabat pada mana, begitulah kita salawat kepada Nabi. Tapi kacau situ lah. Kacau nak nampak kata pelik, nak nampak kata hebat, nak nampak kata lebih kerang daripada salawat asal yang ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita pada hari ini. Agak kata cukup mada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.